Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Anda sedang menyaksikan saya di dalam rancangan kesukaan anda. Assalamualaikum pada pagi ini 9 Jun 2020 bersamaan dengan 17 Syawal 1441 Hijriah. Allahu Akbar. Tak lama lagi Syawal pula dah nak meninggalkan kita selepas Ramadan kan. Tapi dengan peninggalan Syawal ni semoga kita sentiasa istiqamah apa ibadah yang kita dah lakukan daripada Ramadan dibawa ke Syawal dan dibawa ke bulan-bulan seterusnya sampailah kita bertemu kembali Ramadan pada tahun 1442 Hijriah insya-Allah. Jadi anda juga boleh menonton kami di laman Facebook TV Al-Hijrah dengan segala perkongsian-perkongsian yang menarik khas untuk anda, dan jika anda ada sebarang idea ataupun komen-komen ataupun penambahan-penambahan sokongan-sokongan anda boleh lakukan di Facebook Live TV Al-Hijrah. Macam saya sekarang ni tengah buka ni, ramai ni Allahu Akbar, handsome. Bukan saya, tapi yang bawah-bawah ni, komen-komen ni, semua handsome ni kan, cantik-cantik belaka yang komen. Dan kalau boleh nak dapatkan pahala, anda share Facebook Live tu agar ramai lagi yang dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Dan diharapkan perbincangan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini mencapai matlamat kami untuk membantu anda dengan temanya Bina Syurga di Rumah, Bina Rumah di Syurga, dan juga Masuk Syurga Sekeluarga. Kalau boleh bukan satu keluarga je, kalau boleh kita nak ajak orang-orang yang duduk satu taman dengan kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita, kalau boleh satu Malaysia kita nak ajak masuk syurga bersama-sama. Bukan satu Malaysia je, kalau boleh muslimin satu dunia kita nak ajak masuk syurga insya-Allah. Jadi sebelum kita nak ke perbincangan seterusnya, hari ini tajuk kita merupakan takdir Allah selalu indah. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk saya kongsikan satu hari satu ayat yang akan ada kena-mengena lah dengan tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Iaitu kalau boleh penonton-penonton di rumah buka Al-Quran, muka surat yang ke-34 juz 2 surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Okey, jadi saya bacakan sedikit terjemahan dia ya. Okey, ayat dia berbunyi, kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedang kamu tidak mengetahuinya. Petikan daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Jadi ayat ni ada kena-mengena lah dengan kita punya tajuk perbincangan pada pagi ini, iaitu takdir Allah selalu indah. Jadi kami akan buka talian untuk slot MyCareCoV-19 ni. Jadi anda boleh hubungi kami jika ada sebarang permasalahan ataupun sebarang persoalan yang terbuku di dada anda. Boleh hubungi kami di talian 03-2260-2412. Saya ulangi, 03-2260-2412. Jadi jangan lupa untuk hubungi kami jika ada masalah ataupun kegusaran yang terbuku. Tak tahu nak tanya siapa? Jangan risau. Kita ada panel di set Assalamualaikum yang akan menjawab segala permasalahan anda. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak memperkenalkanlah kita punya panel pada pagi ini, iaitu Ustaz Fathi Naik yang merupakan pendakwah di Malaysia ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, macam tempoh kita dalam tempoh PKPB ni, macam mana kehidupan Ustaz? Okey ke? Setakat ni alhamdulillah. Bersyukur dengan apa yang ada lah. Bersyukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, tajuk kita pada hari ini takdir Allah selalu indah kan? Yeah. Jadi sebelum kita pergi lebih mendalam kepada takdir Allah ni, saya nak minta Ustaz bacakan balik ayat surah Al-Baqarah. Sebab tadi saya baca terjemahan. Mungkin Ustaz boleh bacakan balik surah Al-Baqarah ayat 216 ni, dan kita tadabbur sedikit apa maksud-maksud yang tersirat di balik ayat tu yang boleh kita relatekan dengan tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Silakan Ustaz. Ayat ini maksud dia macam yang Hana baca tadi lah. Allah Ta'ala berfirman, diwajibkan ke atas kamu berperang walaupun kamu tidak menyukainya. Boleh jadi kamu bencikan sesuatu perkara padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu tetapi ia tidak baik buatmu. Allah Ta'ala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Baik, tuan-tuan sedang penonton sekalian, sebagaimana kita selalu dengar ayat ni, ayat surah Al-Baqarah 216. Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim dalam kalangan mereka ada yang rasa berat dalam peperangan. Sebab di zaman Nabi SAW sentiasa berlaku peperangan sebagai jalan terakhir kepada perjuangan. Sebab Nabi sebelum daripada berlaku peperangan, betapa banyaknya perjanjian-perjanjian yang dibuat. Sebab takut ada orang salah faham, orang akan Islam ni asal Islam je berperang. Sedangkan Nabi lebih mementingkan muwajahah silmiyah, makna berhadapan dengan musuh Islam itu dalam keadaan yang selamat, jalan selamat. Selagi mana boleh dilakukan rundingan. Tapi berperang ni satu jalan yang paling akhir. So bagaimana berperang ni kita tahu dia melibatkan nyawa, dia melibatkan harta, dia melibatkan tenaga, melibatkan segala benda. Dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ada dalam kalangan mereka yang terasa berat tentang peperangan ini. Ada yang berat nak tinggal anak isteri, ada yang rasa sukar untuk meninggalkan harta benda di tempat masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah Taala memfardukan perkara yang kamu tak suka tu, perkara yang kamu rasa berat tu, itu berperang. Sedangkan benda itu kamu rasa benda tu macam susah nak buat. Lalu Allah Ta'ala sebutkan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan sesungguhnya segala perkara yang boleh jadi benda yang kamu tak suka itulah, tapi benda itu baik bagi kamu. Walaupun berperang ni satu benda yang para sahabat Nabi rasa berat, rasa tak suka, tapi di samping itu, di sebalik apa yang kamu tak suka itu, ada benda kebaikan yang Allah tak nak bagi. Contohnya macam kalau menang peperangan, maka kita dapat menakluki negeri. Di sana Islam akan tersebar lebih luas. Itu kebaikan dia. Setengah ulama mengatakan bahawa kebaikan dia juga walaupun kalau tak dapatlah, katakanlah tak menang. Sebab dalam siri peperangan ada juga yang Islam tak menang. Contohnya peperangan Uhud. Apa yang baik bagi kamu itulah kamu dapat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan benda tu berat bagi kamu. Dan boleh jadi kata Allah sesuatu perkara yang kamu suka, kamu cintai, tetapi benda tu tak baik bagi kamu. Contohnya awak suka duduk di rumah, tak suka berperang di zaman itu, maka benda itu sebenarnya walaupun kamu suka, tapi benda itu tak baik bagi kamu. Kerana Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui apa yang baik buruk yang berlaku kat tadi hamba-hambanya. So di sini Allah Ta'ala nak ajar kita tentang iman. Sama ada awak nak mendahulukan nafsu, kesukaan kamu ataupun mendahulukan kehendak daripada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam kehidupan kita ni seharian ini, di saat bertembung antara kehendak Allah dengan kehendak nafsu diri sendiri, maka di sana Allah nak uji kita supaya kalau kamu betul beriman pada Allah Jalla Jalaluh, maka dahulukan kehendak Allah dalam segala perkara. Saya bagi contoh ringkas sebagai orang kata penutup kepada tadabbur ini. Contoh orang perempuan, dia kehendak nafsu dia suka show off. Orang perempuan kan, dia suka show off, dia suka pakai pakaian dedah aurat dan sebagainya. Benda tu dia suka, tapi pada hakikatnya benda yang kamu suka itu tak baik bagi kamu. Betul. Boleh jadi kamu ni mendapat fitnah yang besar. Oleh kerana tak tutup aurat inilah menyebabkan kamu ini orang kata selalu diganggu dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala mensyariatkan kamu supaya menutup aurat. Benda tu kamu tak suka sebab panas. Tapi ketahuilah dengan menutup aurat itu menyelesaikan banyak masalah. Masalah zinanya, masalah fitnahnya, masalah masalah yang begitu banyak. Maka itulah walaupun kamu tak suka, tapi di sana ada kebaikan. Di saat kamu
mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Akbar. Satu penerangan tadabbur yang ringkas tapi sangat mantap. Tapi kan Ustaz, bila Ustaz sebut pasal benda yang kita tak suka tapi mungkin ada kebaikan, saya teringat waktu saya balik daripada Jordan dulu, saya memang dah tetapkan dalam hati, sebab saya ni selalu dengar momokan daripada ibu saya. Ibu saya dulu dia kerja di Kuala Lumpur, duduk di Shah Alam. Jadi dia selalu cakap, janganlah kerja kat KL ni kan. Pergi keluar tak nampak matahari, balik pun tak nampak matahari. Jadi bila saya pulang daripada Jordan tu, saya rasa macam tak nak kerja kat KL. Tapi Allah lorongkan kerja pertama saya di Kuala Lumpur. Dan dulu saya kalau boleh tak nak jadi cikgu, sebab arwah ayah saya merupakan seorang cikgu. Jadi saya nak cuba profession lain. Saya memang tak nak jadi cikgu. Tapi pekerjaan pertama saya Allah lorongkan jadi cikgu. Dan alhamdulillah kalau saya tak pergi situ, tak adalah saya di TV Al Hijrah ni. Betul. Allahu Akbar. Satu penerangan yang sangat ringkas dan sangat padatlah bagi kita kan. Jadi Ustaz, bila kita bercakap mengenai takdir Allah ni kan, selalunya manusia dia berfikiran, perancangan Allah. Allah dah tentukan segala-galanya. Tapi kita juga ada konsep pilihan dalam hidup kita. Sama ada kita nak buat itu ataupun tidak buat. Sama ada kita nak melakukan dosa ataupun tidak, atau sama ada kita nak melakukan ibadah ataupun tidak. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan lebih jelas mengenai konsep takdir dan pilihan hidup ini. Baik. Dia sebenarnya kita kena fahamlah takdir yang ditetapkan oleh Allah ini sebenarnya termasuk dalam rukun iman yang 6. Ini keyakinan kita lah. Sebab bila disebut tentang rukun iman, ini yang disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, an tu'mina billah wa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Makna kamu beriman kepada Allah Taala, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan last sekali beriman kepada qada dan qadar, sama ada benda qada baik ataupun buruk. Ini rukun iman yang 6 ini mesti dipercayai, kerana iman itu dengan makna percaya dan membenarkan dalam hati. Faham tak? Dia dalam ilmu tauhid, dalam bab keimanan pada Allah Taala, di saat ada satu saja yang kita tak percaya. Contoh, awak percaya pada Allah, kita percaya pada Nabi, tapi satu yang kita tak percaya itu pada qada dan qadar. Dalam ilmu hisab, kalau 6 tolak 1 dia jadi 5 kan? Betul. Tapi dalam ilmu tauhid, dalam ilmu yang berkaitan dengan keimanan pada Allah Jalla Jalaluhu, 6 tolak 1 jadi kosong. Allahu Akbar. Maknanya kosong terus, Ustaz? Kosong terus. Allah. Maknanya kamu tak lagi dikira orang yang beriman. Kerana nak sebut sebagai mukmin, kamu mesti beriman keseluruhannya. Dan iman ini, percaya ini mesti 100% pada Allah, 100% pada takdir, 100% pada malaikat dan rukun iman yang 6. Katakanlah 99.99 saja, 1% saja awak tak percaya pada Allah Ta'ala, maka itu menyebabkan kita kufur, jadi kafir. Ini masalah dia. So, termasuk dalam perkara yang mesti kita yakin, yang percaya itulah bab takdir. Takdir pada asasnya ialah satu ketetapan yang Allah Ta'ala telah tentukan, telah tetapkan sebelum daripada Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi lagi. Ini ketetapan yang orang kata azali lagi qadim dalam sisi pengetahuan Allah Ta'ala. Ini yang Nabi sebutkan dalam hadis. Nabi kata kataballahu al-maqadirul khalaiq. Allah telah menetapkan takdir-takdir segala penciptaan dia ini, dipanggil min data lah, data yang induk yang Allah Ta'ala buat sebelum qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, sebelum 50,000 tahun sebelum itu lagi. Maknanya sebelum kejadian langit dan bumi, sebelum adanya langit, bumi dan sebagainya ini, semua telah ditentukan oleh Allah Ta'ala bagaimana kehidupan ini berlaku. Dan Allah Ta'ala tak akan jadikan segala apa yang ada pada hari ini kecuali mestilah mengikut apa yang telah ditulis oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makna sama ada kita ni, contohlah, kita ni hidup hari ni, kita bersembang. Betul. Hari ni ini semua ini di dalam pengetahuan Allah dan ketetapan daripada Allah Jalla Jalaluhu. Itu makna takdir. Namun di sana, walaupun benda tu telah pun ditetapkan oleh Allah, tetapi di sana Allah Ta'ala memberikan kepada kita ni pilihan. Kerana Allah Maha Adil. Sebab ramai orang yang silap faham, mengatakan bahawa di saat Allah dah aturkan segala benda, kenapa Allah Ta'ala maknanya jadikan ada yang baik, ada yang buruk, kemudian yang baik Allah Ta'ala masukkan syurga, yang jahat Allah masuk neraka, sedangkan semua itu telah diaturkan daripada awal. Faham tak? Ini dari sudut ilmu Allah, dia maha mengetahui, dia maha menjadikan segala-galanya. Dia maha menggerakkan segala-galanya. Ini dia maha menetapkan, menentukan pada qadar segala-galanya. Tetapi kerana Allah ini bersifat dengan maha adil,
Di sana ada pilihan. Sama ada pilihan pada manusia, sama ada awak nak memilih jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Faham tak? Sebab telah dibentangkan kepada kita segala-galanya, kebenaran, keburukan. Betul. Ada Quran, ada kitab-kitab yang lain yang kamu nak ikut. Faham tak? Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kamu jalan takwa dengan jalan yang fujur, jalan yang rosak, jalan yang fasik. Maka di sana ada pilihan, kamu boleh ambil. Kamu ambil yang baik, maka Allah ganjarkan dengan jalan yang baik. Kamu ambil yang jahat, Allah ganjarkan dengan Allah balas dengan balasan yang jahat. Faham tak? So di saat kamu pilih untuk menjadi orang yang baik, contohnya pilih untuk buka Quran pagi ni, baca Quran, kamu pilih. Sedangkan kamu boleh memilih untuk tidur. Betul. Kamu boleh memilih untuk buka Quran, tapi di saat kamu memilih untuk buka Quran, baca Quran, maka sebenarnya itulah takdir Allah pada kamu untuk hari itu, nak berikan kepada kamu kebaikan, dan Allah membalas atas apa yang kita pilih. Itu secara ringkasnya lah. Itu secara ringkasnya. Jadi Ustaz, bila kita bercakap mengenai takdir dan pilihan, adakah ia bertepatan dengan maksud qada dan qadar tu? Sebab kadang-kadang kita ni biasalah orang Melayu kan, kita tahu rukun iman ada 6, percaya kepada qada dan qadar, tapi kita tak tahu qada dan qadar tu adakah bertepatan dengan apa yang Ustaz terangkan tadi, itu takdir dan pilihan. Baik. Dia takdir seperti saya sebut tadi. Takdir ni benda yang Allah dah tetapkan pada kita sejak daripada awal lagi. Faham tak? Dan takdir ini ada yang berubah, ada yang tetap tak boleh, ada yang tetap tak boleh berubah, dan ada benda yang boleh berubah. Faham tak? Contoh benda yang tak boleh ubah, memang kita tak boleh nak pilih lah benda tu. Memang kita ada benda kita tak boleh pilih, ada benda kita boleh pilih benda tu. Contohnya, kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala bangsa Melayu. Anan Melayu, saya Melayu. Benda ni tak boleh pilih, awak tak boleh nak request. Faham tak? Tuhan tak bagi kamu jalan pilihan. Okey. Tak ada pun masa kita nak lahir dulu, Allah Ta'ala tanya, malaikat datang tanya, Ustaz Fathi, kamu nak jadi apa? Nak jadi orang putih ke, nak jadi Melayu ke, nak jadi apa? Faham tak? Kamu tak boleh memilih bahasa apa yang kita nak bercakap. Dan ada benda tak boleh dipilih, apa dia? Mak kita siapa? Ini tak boleh pilih. Kamu nak mak yang mana? Nak mak yang macam ni ke macam tak dipilih? Benda tu dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala secara semula jadi. Secara, orang kata, azali lagi lah. Dan ada benda yang Allah Ta'ala beri pilihan kepada kamu. Contoh, saya bagi contoh. Kita ada air kan? Ada air. Ini arak. Belah kiri kita ni air masak, air mineral lah. Faham tak? Kamu boleh memilih untuk pilih yang apa ni? Orang kata pilih minum arak ataupun pilih minum air yang biasa ini. Faham tak? Di saat kita memilih, sedangkan Allah tak ada beri keterangan Al-Quran, Allah mengharamkan arak, faham tak? Allah menghalalkan benda-benda yang baik dan sebagainya. Makanlah daripada makan yang halal lagi baik, halalan tayyibah. Di saat kamu dah tahu kebenaran itu, tapi kita tetap memilih perkara yang buruk, minum arak, maka di sana Allah Ta'ala pun telah pun mentakdirkan kamu minum. Faham tak? Dia macam ni kaedah dia. Kita memilih minum arak, sebenarnya Allah dah tahu dah kamu nak pilih benda tu. Sebab kita tak tahu takdir kita akan datang. Saya pun tak tahu apa yang jadi lepas ni pada saya. Kerana itu kita wajib berusaha untuk memilih yang terbaik. Faham tak? Dan bila kamu pilih yang tak baik sekalipun, semua dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Macam mana tu Ustaz? Tak faham. Benda ni memang sukar untuk kita faham 100%. Tak ada orang boleh faham 100%. Cukup setakat itu saja. Betul tu. Lebih-lebih takut dia jadi hang kepala otak. Allahuakbar. Jadi Ustaz, kita dah ada seorang pemanggil, iaitu Puan Faridah Ahmad di talian sekarang. Assalamualaikum Puan Faridah. Assalamualaikum Puan Faridah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Dipersilakan Dengar. Segala persoalan ataupun ada penambahan idea ke, Saya dipersilakan. nak tanya mengenai takdir itu selalunya indah kan. Tapi seandainya seorang itu mengalami sepanjang hayat lah kan, sentiasa ada benda-benda yang memang tak indah lah. Ada je ujian, kita anggap sebagai ujian lah kan. Terima ujian sampai
macam-macam. Ada yang kadang kita tak pernah mengamalkan benda syirik ke apa ke kan. Kalau masalah sunnah kita serah pada Allah. Sampai ada satu tahap macam katakan menghadapi seorang anak yang sakit kan, kita bawa jumpa ustaz kan untuk berubat. Dan ustaz tu pergi cakap depan anak tu, awak ada saka. Padahal kami tak pernah buat benda-benda macam tu semua kan. Sampai anak tu membenci seorang ibu, dia cakap engkau ada jin, ada syaitan. Itu takdir Allah ke atau manusia tu punya kesilapan, kejahatan manusia menyebabkan orang lain menghadapi takdir yang buruk. Bila tertekan kan, seorang ibu tertekan bila anak sendiri mengaku menuduh dia ada saka. Apa pandangan Ustaz? Okey, itu dia soalan daripada Puan Farida Ahmad daripada Johor Bahru. Terima kasih Puan Farida. Tapi Ustaz, kita nak jawab kemudian. Jangan jawab dulu. Jadi Puan Farida jangan pergi mana-mana. Tunggu dulu. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Jadi kita nak sambung perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan takdir tadi. Jadi kita ada soalan daripada pemanggil di talian tadi, Puan Farida Ahmad daripada Johor Bahru kan. Jadi kita nak minta Ustaz Fatih lah untuk jawab persoalan tadi. Persilakan Ustaz. Baik. Sebagaimana persoalan puan tadi berkenaan dengan di saat orang menuduh kita pandang serong, ada saka dan sebagainya, adakah itu dikira takdir Allah? Sebenarnya tadi kita dah jelaskan bagaimana bila sebut tentang takdir, kita meyakini bahawa segala yang berlaku, segala kejadian, kita minum, kita tadabbur pagi ni, kita bercakap, kita apa saja yang berlaku, kejadian yang berlaku dalam dunia ini, semuanya di bawah ketetapan Allah Ta'ala. Benda tu takkan berlaku selagi mana kalau Allah tak tuliskan benda tu. Faham tak? Sehingga kan dalam Al-Quran menyatakan bahawa bagaimana tidak ada sehelai daun pun yang gugur atas muka bumi ini kecuali dalam pengetahuan Allah dan dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah kejadian orang santau kita dapat sakit macam sekarang ini COVID-19. Semuanya telah pun di dalam rencana Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, supaya kita menghadapi benda tu dalam keadaan sama ada awak nak hadapi benda tu dalam keadaan yang sabar ataupun awak nak hilang kewarasan dan sebagainya. Jadi bila benda ni berlaku, itulah takdir sebenarnya, takdir Allah pada kita. Sebab antara benda yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu baca tu bikatbi rizqihi wa amalihi, bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun wa sa'id. Allah Taala bila mana ditiupkan roh ke dalam janin, masa tu malaikat menuliskan takdir-takdirnya. Rezekinya banyak mana. Allah Taala tuliskan ajalnya bila. Allah tuliskan bagaimana amalan baik buruknya macam mana. Dia telah letakkan. Termasuklah dia ni kesudahan kehidupan dia sama ada celaka ataupun bahagia. Menjadi orang yang bahagia. Baik. Benda-benda ini sebenarnya walaupun ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ada yang berubah, ada yang tak berubah, tetap. Di sanalah ulama-ulama membahagikan bahawa takdir ini ada dua bahagian. Yang pertama disebut sebagai mubram. Apa makna mubram? Mubram ni benda yang tetap, sabit, yang tidak berubah. Tidak berubah. Tak berubah. Ini dicatat dalam Lauhul Mahfuz, yang ditulis dalam ilmu malaikatnya. Baik, ada yang disebut sebagai muallaq. Muallaq ni perkataan yang dikira bergantung. Faham tak? Dia bergantung kepada sesuatu perkara, umpamanya kita berdoa ataupun amalan-amalan yang tertentu kita buat menyebabkan takdir itu boleh diubah. Faham tak? Bila Allah Ta'ala telah menakdirkan, menetapkan dalam ilmunya bahawa kita kena sakit, disantau, maka kita diberi pilihan untuk berubat. Bila kita sakit, macam kita contoh kena saka kan, tak apalah aku dah Allah takdirkan kena saka, so macam ni je lah, tak apalah kalau aku mati pun orang buat kat aku ni, takdir Allah nak celakakan hidup aku. Tak betul macam tu. Oh, tak betul Ustaz? Tak betul. Kerana sebenarnya apa yang Allah Ta'ala buat tu memang dalam pengetahuan Allah, tetapi Allah beri kita ni pilihan, ikhtiar, usaha. Faham tak? Di saat awak sakit, demam, maka berubat. Kerana kita berhak untuk memilih takdir yang lebih baik. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila mana Sayyidina Umar nak menuju ke satu lembah wadi, di antara bukit-bukit itu dekat tengah dia dipanggil lembah wadi. Wadi tersebut, lembah itu ada satu wabak ta'un. Maknanya ta'un ni penyakit yang berjangkit. Lebih kurang sekarang lah COVID-19.
Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat sekalian, kita pergi ke lembah yang satu lagi. Bangun seorang sahabat ni kata, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, kenapa kamu nak lari daripada takdir? Allah takdirkan kita dah pergi ke tempat yang ada ta'un, kenapa kamu nak berpindah kepada tempat itu? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku memilih berubah daripada takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Makna di sana manusia diberi pilihan, faham tak? Di saat Allah uji awak dengan macam-macam, dengan dengan ujian sakit ke kematian ke saka dan sebagainya, maka usahakan untuk berubat kalau sakit. Bila kita dah berubat, pada adat katanya sembuhlah. Faham tak? Pada adat kata sembuh. Baik, dengan usaha kita berubat, cari penawarnya, jumpa doktor, jumpa ustaz-ustaz yang boleh buat perubatan Islam, faham tak? Tiba-tiba sembuh benda tu dengan izin Allah, biiznillah, bimasyiatillah. Izin Allah, izin benda tu sembuh. Faham tak? Bila benda tu sembuh, itulah takdir yang Allah Ta'ala tetapkan pada kamu. Sebab kita tak tahu takdir yang akan datang. Betul. Allah takdirkan kita sakit. Yes, takdir sekarang sakitlah. Tapi takdir akan datang kita tak tahu, sama ada aku ni berterusan sakit macam ni ke ataupun aku diberi kesembuhan. Oleh kerana kita tak tahu, maka kita usaha. Kalau kita tahu lain, aku tahu Tuhan dah bagi tahu, dah bisik dah. Dah bagi tahu dah kat aku yang memang aku takkan sembuh, maka logik kita tak usaha. Tapi bila kita tak tahu, kita kena berusaha. Yang Maha mengetahui apa yang sebelum terjadi, selepas terjadi, apa nak jadi, itulah ilmu Allah Ta'ala di side Allah yang kita tak perlu campur pun urusan itu. Faham tak? So mesti kena berusaha dan ikhtiar. Okey, jadi harapnya menjawablah persoalan daripada Puan Faridah tadi ya. Dan seterusnya Ustaz, kita ada lagi seorang pemanggil iaitu Puan Rugayah daripada Kuala Nerang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Jadi kalau ada persoalan ataupun perkongsian dipersilakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni makcik nak tanya macam makcik ni menurut. Apa dia? Motong getah lah. Motong getah. Ya. Itu macam sekerak tu. Getah orang kita motong tu curi mai ambil. Lepas ni makcik cakap lah kat peti biar bila dah depa ambil nak buat macam mana kan. Tu Allah Ta'ala gerak kaki depa, angkat kaki depa curi yang kita nak buat macam mana. Boleh dah makcik cakap macam tu. Lepas tu satu lagi bila dah orang ambil tu makcik dah ambil bila halal lah kat depa nak buat macam mana, boleh dah. Itu yang makcik nak tanya dia. Baik, Assalamualaikum. Itulah, itu je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia ni kerja motong getah Ustaz. Jadi kadang-kadang ialah getah ni ada orang lain curi kan Ustaz. Jadi bila suaminya duk bising kan, dia kata biar apilah lantak depa lah nak ambil ke apa kan. Itu mungkin takdir Allah kan. Jadi Ustaz, bolehkah kita cakap macam tu? Ni persoalan daripada Puan Rugayah tadi. Baik, jadi sebenarnya memang itulah takdir Allah Ta'ala pada dia. Dalam masa yang sama, kita juga diberi orang kata pilihan untuk berusaha lah. Baik, bila benda itu selalu kena curi, faham tak? Memang Allah takdirkan ada pencuri nak datang sebagai satu ujian pada kita. Tapi tak bermakna kita kena biarkan macam tu je. Tak apalah kalau curi-curilah. Sebab itu kita berusaha buat something yang umpamanya report polis ke, kita buat perangkap ke, faham tak? Jadi sama macam bila kita duduk kat rumah, kita menyerahkan kepada takdir semata-mata. Faham tak? Kita menyerahkan kepada takdir. Tak apalah nanti kalau rumah ni tak berkunci. Nanti aku tidur, kalau ada orang masuk, tu takdir Allah lah orang nak masuk. Tapi kalau orang tak masuk, mana takdir Allah lah orang tak masuk. Tak boleh macam tu. Kerana kita tak boleh menyerahkan benda tu bulat-bulat pada Allah tanpa usaha. Tuhan tak suka macam itu. Faham tak? Kita mestilah buat satu perkara itu, orang kata usaha dengan jalan yang terbaik. Kunci pintu, pasang grill dia, mangga lagi, solek lagi dan sebagainya. Faham tak? Tiba-tiba dalam usaha yang kita buat tu, orang masuk juga mencuri, maka kita katakan qadarallahu ma yasha. Allah telah menakdirkan benda itu berlaku. Usaha dah. Akan tetapi waktu kita berusaha, bila Allah takdirkan macam itu, maka kita kembali kepada iman kita pada qada dan qadar. Allah menetapkan itu. Usahalah macam mana pun dah Allah tetapkan macam itulah juga. Faham tak?
Itu keadaan dia. Itu keadaannya. Dia harap penjelasan ustaz tadi menjawablah persoalan kepada Puan Rogaya daripada Kuala Nerang tadi kan. Jadi ramai ni yang bertanya-tanya soalan dekat live Facebook ni kan ustaz. Tapi kan ustaz, sebelum tu kita nak tengok dulu tajuk kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan takdir kan ustaz. Jadi bila takdir ni macam ustaz cakap lah tadi kan, bila ada sesuatu musibah yang melanda, kita tak boleh nak serah bulat-bulat kan. Tapi kalau macam kita dah lakukan sedaya upaya kita untuk melindungi sesuatu, tapi berlaku juga kan ustaz. Dan macam Puan Rogaya cakap tadi, ayat dia mesti tak apalah, dah takdir biarlah. Adakah perkataan tak apalah, dah takdirlah merupakan perkataan yang negatif untuk menggambarkan takdir Allah tu? Sebab kadang-kadang kan ada setengah para asatizah yang lain, dia kata jangan cakap macam tu, tu seolah-olah menyalahkan takdir kan. Bila kita macam ayat kita macam yalah nak takdir nak macam mana, ada asatizah mengatakan itu seolah-olah menyalahkan takdir. Betul ke ustaz? Baik, dia sebenarnya pada orang panggil adab lah. Adab dalam kita menghadapi takdir yang Allah tetapkan kat kita. Sama ada takdir tu kadang-kadang benda tu kita tak suka kan. Benda tak suka. Ini balik kepada ayat tadi yang kita baca. Faham tak? Boleh jadi satu benda perkara yang kamu tak suka, tapi itu sebenarnya baik bagi kamu. Ada kebaikan yang Allah nak bagi pada kamu. Faham tak? Di saat Allah uji kita benda kita tak suka, contohlah Allah takdirkan kita ni bukan setakat orang masuk mencuri je. Tapi Allah Taala katakanlah Allah uji kita dapat anak yang orang kata tak cukup sifat, autism. Maka kita mengatakan bahawa tak apalah, ada takdir Allah nak macam mana, Allah nak jadikan aku macam ni. Faham tak? Sedangkan sebenarnya Allah Taala berikan takdir itu, yang pertama sekali itu memang dah dari ketetapan Allah pada dia. Apa yang dia kena buat, sepatutnya dia kena mengatakan bahawa segala benda ini terjadi kerana kehendak Allah Azza wa Jalla, qaddarallahu ma yasha', dan masa sama dia mesti bersabar dan berusaha. Kalau benda tu macam contoh tadi orang mencuri, dia mesti berusaha untuk orang kata untuk memaksimalkan security dia. Faham tak? Supaya memang Allah takdirkan macam tu. Tapi kalau Allah jadikan macam tu, boleh jadi kerana kamu sendiri tak berusaha langsung untuk buat untuk menghalang benda tu daripada berlaku kecurian dan sebagainya. Faham tak? Itu maknanya kalau sekadar nak bunyi dia macam menyalahkan Tuhan, maka itu tak boleh. Tak boleh. Faham tak? Itu tak boleh lah ya. Tak boleh. Terpulang kepada niat lah waktu niat. Cakap tu kan. Kalau rasa macam ini takdir sebab kesalahan Allah, itu memang tak boleh lah kan. Jadi ustaz, kita ada satu soalan di laman Facebook TV Al-Hijrah. Daripada Wan Muhammad Afif. Satu lagi fahaman yang pernah saya belajar, ni dia belajar lah. Contoh ayat dia, aku berjaya dalam peperiksaan kerana usaha aku. Aku untung dalam perniagaan kerana strategi yang mantap. Allah tak ada kaitan pun. Jadi ditanya, fahaman apa ni? Mungkin boleh ke kita berfikiran seperti itu, Ustaz? Baik, pada asasnya cakap macam tu dah dikira sesat sebenarnya. Allahuakbar. Sebab kita mengatakan bahawa apa-apa yang berlaku tu tak ada kaitan langsung dengan Allah Azza wa Jalla, yang memang kita faham Allah ni maha berkuasa dan dialah yang menetapkan segala-galanya dalam Lauh Mahfuz. Faham tak? Dan kita ni manusia berusaha. Baik, seseorang yang berjaya, contohlah, dia suka bisnes. Dia buat bisnes lah. Dia belajar marketing ni, buat kelas online dan sebagainya. Dulu tak ada duit. Dia berjaya, tiba-tiba dengan itu Allah Ta'ala izinkan, dengan usaha dia tu Allah izinkan dia ni menjadi orang yang berjaya. Faham tak? Maka dia mengatakan bahawa aku buat ni bukan kerana Tuhan yang bagi, sebab aku usaha. Aku lulus exam sebab aku usaha lah. Faham tak? Tak ada dah maknanya biiznillah. Hilang benda tu. Kamu tak berjaya sebab kamu tak usaha. Sedangkan dia tak tahu betapa ramai orang yang berusaha tiba-tiba tak berjaya. Ada juga. Tapi pahaman dia, keberjayaan dia, kekayaan dia yang diperolehi alhasil usaha dia. Bukan tidak ada kaitan langsung dengan Allah Ta'ala. Dia sama macam Qarun. Qarun di zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa AS, betapa Qarun ni ahli ibadah. Dia seorang miskin. Dia berdoa pada Allah Ta'ala, maknanya dia nak jadi orang yang kaya. Diberi ilmu oleh Nabi Musa AS, diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Dia dapat emas dan dia cipta emas sendiri sehingga dia menjadi orang yang kaya. Di saat dia kaya, dia kata apa? Segala benda ini semua kerana kebijaksanaan aku buat emas. Tak ada kaitan langsung dengan Musa, tak ada kaitan langsung dengan Allah Ta'ala. Ini fahaman disebut sebagai Qadariyah. Orang berfahaman Qadariyah ini sesat kerana dia tidak ada kaitan langsung dengan Allah Ta'ala. Sedangkan kita mesti mengatakan bahawa kita berusaha
yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? So cakap tu mesti berlapik. Faham tak? Berlapik. Contoh macam orang yang biasanya orang jual takaful, orang jual insurans. Dia kata ni kalau kau masuk insurans ni, maknanya lepas-lepas ni kira macam tak susah lah, kau senang lah. Cakap macam ni menyebabkan kita boleh dekat dengan kufur pada Allah Ta'ala. Kerana baik buruk hidup kita, berjaya ataupun celaka kita ini bukan ditentukan oleh diri kita sendiri, tapi ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita berusaha dalam masa sama, kita berusaha yang terbaik. Itu bendanya. Okey Ustaz, yang kalau tadi berkenaan dengan mereka yang mungkin menolak, maksudnya usaha diri mereka sendiri tak ada kaitan dengan Allah. Tapi bagi mereka pula yang menyalahkan Allah kan, contohnya kita ada rakan sekerja, sama-sama kerja, tapi rakan sekerja naik pangkat. Dan kita pun dalam hati terdetik kan, kenapa Allah tak pilih aku untuk naik pangkat? Kenapa rakan? Faham. Mungkin kadang-kadang di kalangan kita sebagai adik-beradik pun, kenapa abang aku dapat kereta mewah, aku tak dapat apa-apa kan? Itu contoh. Dan kita akan selalu menyalahkan, kenapa Allah buat begitu? Tapi Ustaz, jangan jawab dulu. Kita berhenti rehat seketika. Ustaz akan jawab selepas ini. Kembali lagi dalam segmen My Care COVID-19, kami peduli anda. Jadi berbalik kepada persoalan saya kepada Ustaz Fakir Naim tadi, Ustaz, macam saya cakap tadilah, kalau macam kita menyalahkan takdir, menyalahkan Allah di atas apa yang berlaku kepada diri kita. Contoh yang saya bagi tadi, kalau rakan sekerja dapat kenaikan pangkat, kita tak dapat, kita pun terdetik ke hati, kenapa Allah tak pilih aku? Kenapa Allah pilih dia? Apa kurangnya aku daripada dia kan? Jadi Ustaz, bolehkah kita berfikiran seperti itu? Dia pada asasnya kita tak boleh nak menyalahkan Tuhan dalam segala perkara, kerana Allah ni maha sempurna, maha sempurna. So setiap yang berlaku itu memang telah pun diketahui dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Macam hadis yang saya baca tadi, yang mana rezeki ni yang Allah Taala dah tetapkan. Kamu orang ni banyak mana, orang ni banyak mana. Namun bab takdir, bab rezeki ni sebenarnya ia boleh berubah dengan doa kita. Ini disebut sebagai takdir muallaq, yang boleh diubah dengan doa, dengan usaha dan sebagainya. Kalau kamu berusaha, pada adat katanya kamu berjayalah untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi ada orang dia usaha yang terlalu banyak, dia pergi kelas bisnes, dia jual tu jual ni. Tapi oleh kerana Tuhan tahu, dalam pengetahuan Allah memang dia ni hidup dia macam tu. Dia takkan ke mana pun. Maka itulah takdir yang kita kena redha. Ini masuk dalam bab beriman kepada qada dan qadar. Adapun ada setengah orang, dia sama juga nak relatekan tadi. Ada setengah orang yang mengatakan bahawa menyalahkan takdir. Contohnya, aku ni berzina kerana Allah yang takdirkan aku macam ni. Allah. Aku buat dosa, minum arak ke apa semua ke, aku jadi pondan ke. Sebab biasa dulu kalau jenis pondan-pondan kat Malaysia ni, bila dia bercakap, dia cakap, I tak salah. Tapi Allah yang takdir I macam ni. Allah yang buat I jadi macam ni. Faham tak? Memang pada dari sudut asalnya Allah Ta'ala menjadikan segala-galanya. Betul. Dari satu sudut. Tapi dengan cara kita menyerahkan segala bulat-bulat pada Allah tanpa usaha, kita mengatakan kita terpaksa, Allah paksa kita, itu satu kesilapan. Ini dipanggil pahaman. Kalau tadi Qadariyah, ini dipanggil Jabariyah. Oh, ini dipanggil Jabariyah. Jabariyah ni ialah satu fahaman yang sesat dalam memahami takdir. Maknanya dia mengatakan bahawa aku berzina, aku bermaksiat kerana Allah Ta'ala takdirkan macam ini. Sedangkan Allah tak pernah paksa pun kita. Allah beri pilihan. Kamu boleh pilih nak jadi baik ke nak jadi buruk. Sebab itu Tuhan berkali-kali sebut dalam Quran, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa-siapa yang nak beriman, silakan beriman. Siapa yang nak jadi kafir, silakan jadi kafir. Tapi kamu kena ingat, setiap pilihan yang tidak tepat yang kamu buat, akan ada balasan daripada Allah Jalla Jalaluhu. Saya bagi contoh yang senang. Setiap perkara yang bukan dengan pilihan kita, maka Allah Ta'ala ta'azab kita pada hari kiamat. Contoh, bab kematian. Kematian ini Allah dah tuliskan, kamu mati pada ketika umur 60 tahun. Misal contoh, kamu mati umur 60 tahun. Baik. Cara mati kamu itu berbeza-beza mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Taala. Ada orang mati macam ni. Contohlah Allah takdirkan kamu, takdir yang Allah Taala tuliskan pada kamu, mati jatuh pokok. Baik, saya bagi dua situasi lah contoh. Satu situasi, dia naik pokok kelapa panjat. Nak ambil kelapa lah. Tiba-tiba atas sana ada ular, dia terkejut, jatuh mati. Takdir Allah Taala, dia pada ketika itu, pada ketika umur 60, mati dalam keadaan jatuh pokok. Mati. Faham tak? Situasi yang kedua, dia banyak pokok, nak ambil kelapa,
Dan waktu tu dia rasa stres. Menyampahlah PKP, kejap PKPB, kejap PKP. Banyaklah tak rentas negeri, dia stres, dia tension. Last sekali dia ambil keputusan terjun bunuh diri. Faham tak? Cara mati yang sama, memang Allah takdirkan kamu ni mati atau pokok. Tetapi melalui pilihan kita. Baik, yang mana dikira pilihan yang buruk, iaitulah bunuh diri lah. Yang tadi tu dia tak sengaja. Baik, setiap perkara yang berlaku bukan dengan pilihan kita, tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Awak dilahirkan dalam keadaan, contohlah, awak dilahirkan dalam keadaan tak ada tangan, tak ada kaki. Faham tak? Menyebabkan terhad untuk kita buat segala amal ibadat. Faham tak? Ada ibadat-ibadat yang kita tak mampu nak buat, contohnya macam ibadat haji ke ibadat. Baik, kerana tidak mampu kita, kerana Allah tak dah jadikan semula jadi macam tu, Tuhan tak akan azab. Tapi di saat Allah Ta'ala beri kepada kita kesempurnaan, panca indera dan segala-galanya, tiba-tiba kita memilih jalan yang buruk, dengan keadaan Tuhan tak paksa pun, maka Allah Ta'ala akan mengazab kita, mengikut pilihan yang kita buat. Dan waktu kita buat pilihan tu sebenarnya telah pun ada di dalam pengetahuan Allah Ta'ala pada kitab induk, itu Lauhil Mahfuz. Macam mana tu tak faham lagi? Itu susah nak dijelaskan. Itu susah nak dijelaskan. Sebab ulama-ulama berpesan, kalau bab takdir, awak jangan fikir dalam-dalam. Memang tak boleh. Sebab saya banyak dapat soalan-soalan. Dia nak tahu secara detail, nak pergi dalam lagi. Tak boleh, kerana ini dipanggil ilmu Allah yang luas. Sementara kita ni kecil. Faham tak? Dia macam pendrive. 20 megabyte. Kita nak download barang 20 gigabyte. Allahu Akbar. Dia akan pecah, hang. Faham tak? Sebab apa? Sebab tak kena dengan kapasiti. Takdir ni ilmu Allah Ta'ala. Apa yang paling penting, Tuhan tak nak tahu kau faham ke tak. Tuhan nak kita yakin. Betul. Kita yakin dengan apa yang sampai daripada Allah Ta'ala melalui Quran dan hadis. Faham tak? Sebab contoh kita fahamlah. Kita faham bahawa takdir ni tak berubah secara asasnya. Kerana Allah Ta'ala dah menetapkan itulah yang akan berlaku. Tapi dalam hadis yang daripada Nabi, hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad, Nabi mengatakan siapa-siapa yang buat satu amal, contohnya dia bersedekah ataupun dia menyambungkan silaturahim, maka ini boleh memanjangkan umurnya. Tadi nampaknya macam mati tu, waktu mati itulah. Faham tak? Dia takkan berubah. Tapi bila Nabi kata ada amalan-amalan yang menyebabkan umur kamu jadi panjang, Allah Ta'ala ubah umur kamu, umur kematian kamu, itu kita kena yakin bahawa takdir ni boleh berubah dengan amalan-amalan tertentu. Macam mana tu Ustaz? Wallahu a'lam. Itu jawapan yang paling tepat. Wallahu a'lam. Jangan duk tanya macam-macam lah ya Ustaz, kan? Dia tak boleh pergi dalam lagi. Jadi Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil di talian, Abdullah Osman. Assalamualaikum Cik Abdullah. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, dipersilakan dengan persoalan ataupun perkongsian. Ustaz, tentang COVID-19 ni, walaupun musibah besar, tetapi ini ada hikmah sebaliknya. Umpamanya kita diajar lebih berhati-hati, berjimat, bertakwa, dapat eratkan keluarga dan umat bersatu di bawah satu langit, serta menguatkan iman. Dari segi keselamatan pula, kita dapat tingkatkan kawalan kepada negara dari pencerobohan pendatang haram dan seumpamanya melalui laluan tikus. Minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Abdullah. Okey, dipersilakan Ustaz. Baik, apa yang disebut oleh Encik Abdullah tadi itu adalah benda yang betul, tepat. Kerana ini kita bercakap dari sudut hikmah. Faham tak? Dari sudut hikmah yang berlaku di setiap perkara yang berlaku itu, ada hikmah di sebaliknya. Faham tak? Mungkin kita nampak bahawa COVID-19 ni menyusahkan. Betul, ramai orang nampak susahlah benda tu. Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan segala perkara, Tuhan tak nak burukkan hamba-hamba dia. Kita kena yakin bahawa apa yang berlaku untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sama ada benda tu buruk ataupun benda tu baik. Benda tu buruk, last sekali kesan dia baik. Misal contoh COVID-19 ni kita terpaksa pada awal-awal dulu, fasa yang pertama PKP, kita kena duduk kat rumah. Maknanya tak boleh nak pergi mana-mana, kedai semua tutup dan sebagainya. Kita jadi jatuh ekonomi dunia dengan sebab satu kuman yang kecil Allah hantar untuk nak ajar manusia ni. Faham tak? Kita nampak benda satu musibah yang besar, yang berat. Rupa-rupanya di sana penuh dengan hikmah yang tersembunyi yang Allah Ta'ala nak beri kepada hamba-hambanya. Antara benda tadi itulah, iaitulah kita dapat eratkan hubungan kasih sayang. Saya duduk tengok dalam Facebook, suami yang tak pernah masak sekalipun tiba-tiba dah pandai masak. Tak, yang sepanjang hayat dia orang berkahwin ni tak pernah sekali pun jadi imam, tak pernah sekali pun untuk ajar anak isteri solat.
baca Quran dan sebagainya, tapi benda tu boleh dibuat ketika mana perintah kawalan pergerakan disebabkan COVID-19. Itu hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi. So inilah yang balik pada ayat tadabbur kita tadi, boleh jadi satu benda yang kamu tak suka, COVID-19 tu. Betul. Tapi sebenarnya itulah baik bagi kamu. Dah lama sangat kamu tinggal Tuhan, kamu jauh dengan rumah Allah, kamu jauh dengan ilmu Allah, kamu jauh dengan segala-galanya. Allah tak perlu hantar benda berat-berat untuk ajar manusia. Tuhan tak perlu hantar tsunami sebagaimana berlaku di Aceh 2004. Tuhan tak perlu hantar apa pun. Tapi cukuplah Tuhan hantar satu kuman yang kecil saja. Dan sebab sebelum ni kamu rasa kamu besar. Kamu rasa kamu, faham tak? Kamu rasa kamu hebat, kamu nak lawan Tuhan. Kamu nak lawan hukum Allah Ta'ala. Kamu nak bergaduh berkenaan dengan apa nama ni, politik dan sebagainya. Contoh kan? So Allah nak ajar kamu senang aja. Tak perlu benda besar-besar, hantar satu kuman yang kecil melumpuhkan ekonomi satu dunia sekali. Faham tak? Maka di sana kita boleh bermuhasabah. Di sebalik ujian yang Allah dah tetapkan ini, yang telah pun ditakdirkan ini, sebenarnya di sana ada kebaikan Tuhan nak bagi, dan bukan kita menyerahkan betul-betul bulat kepada takdir itu saja. Tak apalah Tuhan dah bagi COVID ni, macam mana, biarlah kena-kena lah. Sebab saya pernah dengar dulu masa awal-awal berlaku COVID ni, orang cakap apa, kita nak takutkan COVID ke takut Allah? Betul, Ini betul, perkataan yang tak sepatut diucapkan, faham tak? Kita takut Allah Ta'ala, Allah menurunkan COVID, maka kita berusaha. Jangan meletakkan diri kamu pada kebinasaan, mencari penyakit. So antara benda yang kita kena usaha untuk berubatnya ialah stay at home. Duduk kat rumah dengan mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Mematuhi SOP dan sebagainya. Okey. Jadi Ustaz, macam sekiranya kita tahu mungkin ada jiran kita ataupun adik-beradik kita yang ditimpa musibah ataupun orang kata takdir yang kurang baik kan. Jadi bagaimana cara untuk kita meredakan sedikit sebanyak perasaan mereka. Sebab kita tak naklah bila sesuatu musibah berlaku pada mereka, mereka menyalahkan takdir. Kalau boleh kita nak mereka mungkin insaf dan mungkin muhasabah diri. Baik. Dia betul. Saya tengok banyak berlaku sekarang bila mana Allah Ta'ala menjadikan takdir kehidupan seseorang itu nampaknya macam tak baik. Faham tak? Contohnya ada orang dilahir-lahir itu dalam keadaan yang orang mana OKU, kurang upaya. Ada yang lahir dalam keadaan autism. Ini ujian yang besar. Betul. Yang Allah Ta'ala bagi. Yang kita tak pernah minta pun benda ni, tapi memang telah tertulis di catatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang maknanya tak diuji sedemikian oleh Allah Ta'ala, dan kita pun sendiri tak tahu apa takdir kita. Bagaimana kesudahan hidup kita tak pernah tahu. Tapi Allah tahu. Betul. Bila Allah tahu tu hal dia lah. Itu Allah Ta'ala punya urusan yang kita tak boleh nak campur. Bila kita tak tahu apa kesudahan hidup kita, maka dengan sebab itu kita usahakan. Baik, sekarang ni kita dah nampak depan mata Allah takdirkan kehidupan kita itu, maknanya dalam keadaan orang kata diuji macam cacat ke, kurang upaya ke, faham tak? Maka apa kaedah dia, kita kena banyakkan orang kata beri semangat kepada diorang. Kita kena terangkan kepada diorang supaya diorang ini, orang yang diuji ni, lebih orang kata lebih mendalami tentang iman kepada qada dan qadar. Sebab saya sebutkan tadi pada awal-awal kita bersama langsung tadi, saya sebutkan bahawa ini termasuk dalam rukun iman yang 6. Ada orang ramai percaya pada Allah, pada nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat, tapi dalam bab qada dan qadar dia tak percaya, menyebabkan dia menyalahkan takdir. Kenapa dalam ramai-ramai orang ni kenapa aku, kenapa tak engkau? Betul. Ini perkataan yang tak sepatutnya langsung. Sebab dunia ni bukan milik kita, milik Allah Azza wa Jalla. Bila Allah uji kita macam itu, bila Allah beri takdir kita macam itu, satu ujian. Ujian sama ada Allah nak tengok kamu ni dengan aku uji macam ni, adakah kamu beriman kepada aku? Faham tak? Sebab Allah sebut dalam Quran dalam ayat lain, Tuhan kata hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu boleh mendabik dada mengatakan aku beriman pada Allah sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu. So nak kata kita beriman pada Allah, Allah uji. Faham? Termasuk dalam bab iman itu Tuhan uji dengan takdir yang tak elok. Maka beri nasihat, beri galakan, mengatakan bahawa Allah tak nak bagi syurga pada kamu. Sebab Allah Ta'ala tak akan uji saja-saja, tapi Allah nak bagi kebaikan pada hamba-hamba ni. Tuhan tak ada pun nak celakakan hamba dia. Tetapi semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri. Yang penting kita bersabar dengan ujian itu. Sebab setiap dalam tempoh kita bersabar dengan ujian, sebenarnya Allah ampunkan keseluruhan dosa hamba-hamba. Anak autism ni fahamlah, kadang-kadang dia macam-macam jenis kan.
So ada yang meragam, ada yang susah nak tidur, ada yang itu, ada yang ini. Maknanya di saat kita bersabar dengan ujian tu, bersabar ni makna bukan tengok je budak tu. Bukan, bersabar ni dengan makna redha. Awak tak menyalahkan takdir. Betul. Kita makna kita Allah dah bagi macam ni, aku redha ya Allah. Dalam masa yang sama aku berusaha untuk berubat. Betul. Tapi kalau tak dapat juga aku redha. Maka dengan sebab itu Allah ampunkan dosa dan nampak dah itulah jalan yang Allah nak hantar kita ke syurga. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Saya suka perkongsian daripada Ustaz sebab saya teringat selalunya di pentas Assalamualaikum kita akan menjemput ada satu keluarga yang mempunyai anak yang autism. Kalau penonton masih ingat, mungkin ingat dengan nama Adams Family. Dia memang famous Ustaz dekat Instagram. Bagaimana seorang ibu dan ayah berkongsi kehidupan mereka di social media berkenaan dengan cara mendidik masyarakat untuk handle anak autism ni. Dan alhamdulillah masyarakat di sekeliling mereka Ustaz memang bagi sokongan yang sangat-sangat padu. Kalau macam kita dulu, kalau kita tengok anak orang tu macam pahal kan, tiba-tiba lari sana dari sini, tak kerti jaga ke, tapi sekarang masyarakat tidak Ustaz. Dia faham, dia tak adalah macam pandang semacam kan. Alhamdulillah, ini yang kita nakkan Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin yang terakhirnya mungkin Ustaz ada sebarang nasihat kepada penonton Assalamualaikum ataupun peranan kita sebagai masyarakat untuk kita faham konteks takdir dan pilihan ni Ustaz. Baik, sebenarnya untuk kita orang kata memahami ataupun orang kata redha dengan takdir, kita kena faham bahawa dalam hidup kita ni Allah Ta'ala selalu nak bagi kebaikan pada hamba-hambanya. Sama ada Allah jadikan kita siapa pun, faham tak? Tuhan nak bagi kebaikan. Sebab itu bila kita mendengar tentang perkara ini, selalu tengok Ustaz Abid Liu. Betul. Faham tak? Dia masa PKP kan dia bagi bantuan. Dan sebut saja Ustaz Abid Liu, dia terkenal dengan hashtag dia. Ataupun dia punya tagline dia, Allah sayang. Betul. Faham tak? Ini satu perkataan yang mana menjelaskan bahawa setiap apa yang berlaku dalam dunia ni, kejadian ini, semuanya Tuhan nak tunjuk kekuasaan dia, nak tunjukkan kasih sayang pada hamba-hamba dia. Ini yang kita kena faham. So sama ada Allah kita tak pernah tahu takdir kita macam mana. Betul. Sama ada Allah takdirkan kita ni baik ataupun buruk. Maka yang paling penting Nabi ajar kita apa dia? Sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sangka buruk, kerana Allah Taala nak masukkan kita ke dalam syurga ini dengan sangka baik kita. Siapa-siapa yang bersangka baik dengan Allah. Contohlah, bila kita mati, bila kita mati kita kata Allah dah ampunkan dosaku. Allah ampunkan dosaku. Allah ini menurut sangkaan hamba-Nya kepadanya. Kamu sangka baik pada Allah Ta'ala, Allah beri kebaikan yang begitu banyak kepada kamu. Faham tak? Sangka baik. So, apa yang berlaku? Kita aksiden ke? Kita bergaduh laki bini ke? Bercerai laki bini ke? Itu sebenarnya ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah tetapkan pada kita untuk kebaikan kita. Tak ada Tuhan tetapkan untuk buruk, tak ada. Maka di sana kita jangan menyalahkan takdir. Ambil hikmah-hikmah yang tersembunyi yang Allah sediakan. Itu dia penjelasan Ustaz yang begitu mantap sekali berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu takdir. Takdir Allah selalu indah. Jadi macam kata Ustaz tadi, kita jangan bersangka buruk pada Allah. Kalau boleh kita sentiasa bersangka baik. Sebab Allah ni bukan macam bos kita kan Ustaz. Kalau macam bos, kita boleh bersangka buruk dengan bos kan. Allah ni yang memberikan kita kehidupan, beri kita nyawa, beri kita udara untuk kita bernafas. Jadi kita kena bersangka baik sentiasa dengan Allah. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Fathi Naim di atas perkongsian di dalam segmen My Care COVID-19 ini. Jadi insya-Allah semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada mereka yang menonton di kaca TV sekarang dan juga mereka yang menonton di Facebook Live TV Al Hijrah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, lepas ni pelbagai lagi perkongsian menarik di Assalamualaikum. Jangan ke mana, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini.